Baik, semalam baru sahaja laporan yang dikeluarkan oleh BN Negara Malaysia mengenai kadar OPR terbaru iaitu kali keempat yang dikeluarkan meningkat 25 mata asas seperti yang saya katakan tadi iaitu kepada 2.75 mata asas. Dan kalau anda dapat lihat iaitu kalau saya akan tunjuk balik, saya akan mirakan screen image kepada kaca TV anda di mana anda dapat lihat iaitu keputusan OPR iaitu tahap OPR apabila kita melihat sebelum pandemik COVID-19, sebelum COVID-19 iaitu pada tahun 2019 kita melihat kadar OPI kita berada pada 3%. Namun pada sewaktu negara dilanda pandemik COVID-19 pada tahun 2020 kita melihat trend penurunan kepada kadar OPR kita sehingga mencecah paling terendah pada 1.75% iaitu kekal hampir setahun sehingga tahun ini iaitu tahun 2022 barulah ia meningkat secara perlahan-lahan sehinggalah kadar OPR terkini kita iaitu 2.75% yang dicatatkan setakat November pada 3 November semalam dan ini masih berada di bawah paras sebelum pra-pandemik iaitu 3%. Jadi untuk bersama kami mengulas lebih lanjut mengenai perkara ini, bersama kami ada Abdul Muiz Nur Halim iaitu pakar ekonomi MIDF Research. Terima kasih Muiz kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Okey, terima kasih. Okey, baik Muiz, mari kita mula ulaskan mengenai kadar OPR terbaru kita ini. Sudah tentu banyak perkara yang mempengaruhi keputusan Bank Negara Malaysia ini. Di mana kita dapat lihat minggu ini kita menyaksikan US Fed terus menaikkan kadar faedahnya sebanyak 75 mata asas buat kali keempat berturut-turut. Dan pengerusi Fed sendiri, Jerome Powell, memberi gambaran paras kadar faedah perlu dinaikkan ke tahap yang lebih tinggi berbanding unjuran pada September sebelum ini. Jadi Muiz boleh bantu kami faham apakah kesan tindakan yang diputuskan oleh Fed ini kepada Malaysia? Adakah Muiz menjangkakan nilai ringgit bakal menyusut lebih teruk daripada paras RM4.74 hingga RM4.75 yang sedia ada? Bagaimana Muiz? Okey, terima kasih Nina. Menurut pembacaan kami memang keputusan yang dibuat oleh Federal Reserve ini adalah menepati jangkaan di pasaran kerana ini berdasarkan kepada kadar inflasi di Amerika yang masih kekal berada pada paras yang tinggi melebihi paras 2% yang cuba dicapai oleh Federal Reserve. Oleh sebab itu memang terdapat perbincangan di pasaran yang menjangkakan kadar inflasi kadar faedah di Amerika perlu ditingkatkan kepada tahap yang lebih tinggi. Pada bulan September, Federal Reserve menjangkakan kadar faedah perlu dinaikkan sehingga 44% pada penghujung tahun ini. Namun berdasarkan apa yang dinyatakan semalam, Jerome Powell ataupun pengerusi Federal Reserve menyatakan kemungkinan besar kadar faedah perlu dinaikkan kepada paras yang lebih tinggi daripada apa yang diunjurkan. Bagi Malaysia, melihat kepada situasi yang berlaku, kita dapati sebenarnya sentimen di pasaran masih dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat oleh Bank Pusat, termasuklah apa yang diputuskan oleh Federal Reserve. Sebab itu kita lihat kebanyakan mata wang di dunia termasuklah ringgit setelah mula melemah sebelum daripada keputusan yang dibuat oleh Federal Reserve. Jadi saya tak rasa terkejut ataupun tak mustahil mungkin ringgit mungkin akan melemah kepada mungkin sekitar paras RM4.80 sekiranya sentimen di pasaran masih menjangkakan perlunya paras faedah di Amerika Syarikat terus untuk dinaikkan kepada yang tahap lebih tinggi. Ini menyebabkan perbezaan kadar faedah antara Malaysia dan juga Amerika akan terus bertambah, yang mana ini menjadi salah satu punca kenapa berlaku aliran peningkatan permintaan dolar Amerika Syarikat. Dan bagi ekonomi negara pula, apa yang membimbangkan kelemahan nilai ringgit ini sedikit sebanyak akan menyumbang kepada peningkatan inflasi kerana Malaysia merupakan negara yang bergantung kepada import untuk penyumbaran makanan. Jadi ini turut akan menyumbang kepada kemungkinan peningkatan inflasi untuk tempoh akan datang.
Baik, Muiz. Seperti jangkaan pasaran, Bank Negara juga turut menaikkan OPR semalam iaitu peningkatan sebanyak 25 mata asas kepada 2.75%. Jadi adakah Bank Negara akan terus menaikkan lagi OPR pada mesyuarat akan datang dan bukankah rakyat dan juga para peniaga akan terbeban sekiranya OPR terus dinaikkan secara berturut-turut? Ya, kalau kita lihat daripada segi keputusan yang dibuat oleh Bank Negara semalam, ini memberi gambaran secara makronya kedudukan ekonomi negara bertambah baik. Kita pun semua maklum pembukaan semula ekonomi setelah kekangan pandemik yang berlaku sebelum ini memberi ruang kepada peningkatan aktiviti perbelanjaan dan juga aktiviti perniagaan dalam negara. Oleh sebab itu kami memang menjangkakan Bank Negara akan mula mengurangkan sokongan monetary kerana kedudukan ekonomi semakin mengukuh dan OPR perlu dinaikkan kepada paras yang lebih normal, iaitu seperti apa yang dinyatakan tadi, paras sebelum ini ialah pada paras 3%. Jadi pada hemat kami berdasarkan kepada keputusan yang dibuat terbaru 2.75% akan ada lagi sekurang-kurangnya satu lagi peningkatan dalam suku pertama tahun hadapan yang akan membawa OPR kepada paras 3%. Cuma tidak dinafikan dari segi makronya memang itu adalah tumpuan utama yang diberikan oleh Bank Negara kerana mandat yang diberikan adalah untuk memastikan pertumbuhan yang mampan di samping mengawal paras pertumbuhan ataupun kenaikan harga pada paras yang stabil. Namun bagi orang ramai, peniaga, rakyat dan khususnya para peminjam, peningkatan OPR ini akan secara tidak langsung memberi tekanan kerana pembayaran pinjaman yang lebih tinggi akan mengekang keboleh mampuan untuk meningkatkan perbelanjaan kepada barang-barang yang lain. Jadi secara tidak langsung ini juga mungkin akan memberi kesan kepada pertumbuhan permintaan dalam negara. Namun berdasarkan perubahan inflasi, kita juga dapati memang berlaku tekanan harga yang juga turut berlaku disebabkan oleh peningkatan permintaan. Oleh sebab itu inilah menjadi asas kenapa Bank Negara perlu untuk terus menaikkan lagi OPR. Dan dari segi tekanan inflasi, bagi saya peranan kerajaan untuk terus memberi subsidi dan juga sokongan kepada golongan sasar itu adalah penting bagi mengurangkan kesan kenaikan kos sara hidup. Baik Muiz, dalam kesempatan yang ada ni, boleh Muiz kongsikan adakah kita perlu bimbang takut dengan suasana ekonomi bagi tempoh 6 ke 12 bulan akan datang? Mampukah Malaysia untuk terus mencatat pertumbuhan positif tahun hadapan sedangkan banyak ura-ura cakap-cakap di pasaran menyentuh tentang risiko kemelesatan ekonomi dan kebimbangan pertumbuhan ekonomi global yang akan menjadi lebih perlahan dan lebih mencabar. Jadi apa komen Muiz mengenai situasi ini? Okey, memang kalau kita lihat suasana ekonomi dunia sekarang ni agak membimbangkan kerana secara kasarnya kita dapati bank-bank pusat terus mengetatkan dasar ekonomi mereka. Ini menyebabkan kebimbangan bahawa kadar pertumbuhan permintaan dunia mungkin akan lebih perlahan dalam tempoh 6 ke 9 bulan akan datang. Sebagai negara yang bergantung kepada aktiviti perdagangan sebagai antara punca pertumbuhan ekonomi negara, saya rasa adalah penting untuk kita berhati-hati kerana kita perlu bersedia sekiranya pertumbuhan ekonomi dunia adalah lebih perlahan berbanding apa yang dijangkakan. Ini kerana kita dapati kekuatan pertumbuhan ekonomi dalam tempoh tahun ini banyak disokong oleh peningkatan pembelian luar, khususnya bagi barangan buatan E&E yang dikeluarkan oleh Malaysia dan juga pembintangan komoditi seperti minyak sawit dan juga petroleum. Namun pada satu sudut walaupun kita bimbang dengan suasana di luar, saya merasa yakin yang ekonomi negara masih mampu untuk mencatatkan pertumbuhan positif bagi tahun hadapan kerana kita menjangkakan sekurang-kurangnya pertumbuhan perbelanjaan dalam negeri masih boleh disokong dengan peningkatan pendapatan dan juga suasana pasaran buruh yang juga dijangkakan terus bertambah baik.
Jadi dalam satu sudut kita boleh kata satu enjin kita mungkin akan terjejas sekiranya ekspor ataupun perdagangan antarabangsa adalah lebih perlahan daripada apa yang dijangkakan. Namun sebaliknya satu enjin lagi kita berharapkan pertumbuhan ekonomi Okey. domestik dapat terus menyokong ekonomi negara.